Hello dan Assalamualaikum kepada lecturer kami, Dr. Iliani. So, kami daripada kumpulan 5. Pada malam ini kami akan mengadakan perbincangan kedua berkaitan dengan review paper kami. So, saya sebagai ketua kumpulan, Muhammad Amir Ashraf bin Siddiq, nombor kad matrik CE 180142. Nama saya Nur Afifah binti Yusri, CE 180087. Okey. Pada malam ini, kami merancang untuk membuat perbincangan tentang feedback yang telah doktor berikan ke atas draft paper kami tempoh hari. So, malam ni kami akan bincangkan tentang apa kesalahan yang ada pada draft paper kami untuk kami betulkan, dan juga ada juga penambahan-penambahan yang akan dibuat pada draft paper kami. Okey. So, kita akan tengok dulu agenda pada perbincangan malam ni. Perkara pertama sekali, kami akan melihat kepada review draft paper kami yang telah doktor bagi feedback. Seterusnya, kami akan rujuk semula format template yang telah doktor berikan tempoh hari, dan akhir sekali perbincangan tentang apa yang sepatutnya kami ubah untuk melengkapkan review paper kami. Okay, so saya akan share screen untuk draft paper. Okey. Afifah, boleh nampak tak saya punya screen? Boleh? Okey, so first kita akan tengok kita punya draft paper yang doktor telah review. Saya besarkan sikit. Okay. Afifah, nampak jelas tak? Nampak? Jelas. Okey, so kita mulakan perbincangan kita. Untuk perkara pertama, kita punya tajuk okey. Tajuk kita mengikut format yang telah ditetapkan. And then untuk yang part ni, kita kena follow format yang doktor bagi dalam template. Okay. Sebab apa yang doktor komen dekat sini, please follow format and add email address. So lepas ni kita kena masukkan sekali kita punya email address. Ini untuk author, untuk review paper, dia mesti ada nama, declaration nama author kan. Ni, so dekat part ni kita kena betulkan lah selepas ni. Okey. Untuk dia punya format dia, sebentar lagi nanti kita akan tengok dalam example template yang doktor ada attach sebelum ni. Baik. Okey, next part kita punya abstract. So, untuk dekat abstract, kat sini ada kesalahan grammar. Okay, so sini kita kena betulkan. And dekat sini pun ada juga kesalahan-kesalahan kecil yang kita kena betulkan. And then komen utama doktor tentang abstract kita, the abstract should have intro, methodology, summary of main body and conclusion. So dalam abstract kita kena menceritakan tentang intro kita, and then methodology. Methodology tu macam mana cara kita conduct kita punya kita punya paper, kita punya research untuk buat review paper. And then summary of main body,
Maksudnya kita punya isi kita, konten kita. So kita kena cerita juga dalam ni. And then conclusion. So dalam conclusion, dalam abstract ni pun kita kena cerita juga pasal conclusion kita, apa yang kita dapat daripada kita punya review paper. Okay, yang part abstract ni Afifah faham tak? Faham? Okay. So far apa yang saya nampak dekat abstract ni, kita kena what we call that, apa tu, kita kena kembangkan lagi kita punya abstract. Ya. Setahu saya kan, abstract tidak perlu panjang. Kita kena buat pendek dan isinya tepat. Okay. Make it short. Sebab kalau tak silap saya, dalam template pun ada cakap tidak lebih daripada 200 patah perkataan. Kalau tak silap saya lah. So nanti lepas ni kita boleh refer balik kepada template. Okay, seterusnya kita pergi kepada introduction. Okay, so dalam introduction ni Afifah ada idea tak apa yang doktor highlightkan pasal information kita? Saya rasa yang pertama, add numbering to all subtitle. Kita kena add number lah, 1, 2, 3, 4, 5 until sampai reference. Lepas tu yang doktor tulis di situ, what standard is this? Is it related to global standard? There is no reference. Actually benda ni ada reference, tetapi ianya tidak ditulis di dalam finding and discussion. Jadinya yang ni nanti kita ubah untuk ubah bagi dia apa ya, kita bagi kita ubah ke yang ada dalam finding and discussion tu, global standard yang ada tu. Okay, faham. So maksudnya jika nak letak ni, saya rasa ke numbering yang lain lah, untuk kan yang ini berdasarkan table kan. Betul. Okay, table tu kita letak di numbering yang lain. Okay, faham. So kita try kiranya yang ni, tapi kita kena letak dia punya reference dia lah kan. Ya, betul. Okay, so ini untuk point introduction. So nanti untuk introduction kita kena tambah lagi. Maksudnya yang ni, sebab yang ni nanti kita akan export dia masuk ke dalam finding and discussion, betul? Betul. Okay, so macam apa yang doktor ada suggest dekat sini. First sentence of this paragraph, you can briefly start with some information on healthcare technology, definition of global standard and global standard related in general. So saya rasa kita boleh follow suggestion daripada doktor. Kerana dalam introduction ni memang sepatutnya kita kena ada information yang awalnya dulu. Betul. So macam kita penerangan awal tentang tajuk kita, apa yang kita ingin bincangkan di dalam review paper ni, betul? Ya, betul. Okay, so untuk introduction, itu untuk introduction. Okay, seterusnya untuk metodologi, part metodologi, dekat dia punya ni pun nanti kita kena letak juga numbering. Macam tadi introduction nombor 1, and then untuk metodologi dah akan start dengan 2 lah, betul Ya, betul. Okay, so untuk kita punya metodologi, saya rasa tiada masalah besar untuk metodologi. Cuma kita kena
elakkan penggunaan perkataan I, we, they. So ayat-ayat ni kita kena tukar dia jadi ayat pasif. So untuk benda ni dia applicable untuk kita punya satu review paper kita. Maksudnya termasuklah juga dalam introduction, termasuk juga dalam abstract dan juga termasuk juga dalam finding and discussion. So after kita betulkan nanti kita punya review paper, pastikan dalam review paper kita kita kena buat ayat pasif. Maksudnya kena elakkan perkataan we, our, I, semua tu lah. Apa dia panggil, kata ganti diri. Kita kena elakkan penggunaan perkataan kata ganti diri. Okay, so dekat atas ni kita boleh tengok, dekat sini doktor ada bagi notes untuk kita punya finding and discussion. Doktor cakap, please add more figures where appropriate to make the paper interesting. Okay. And then make sure you cover all relevant up-to-date global standard that are related to your topic. So untuk part ni, untuk finding and discussion, kita kena cari lebih gambar ataupun tables ataupun statistik yang berkaitan dengan global standard untuk kita masukkan dalam paper kita supaya dia tak nampak boring. Betul? Betul. Amir, saya ada satu soalan. Ya. Doktor ada cakap make sure you cover all relevant up-to-date global standard that are related to your topic. Contoh HL7. Sebagaimana yang kita tahu, HL7 ni dari dahulu sudah ada. Adakah dia related dengan yang current standard punya? Okay, so berdasarkan apa yang kita dah research, HL7 ni walaupun dia telah lama dah ditubuhkan, kan, tetapi global standard yang ditetapkan tu dia masih lagi diguna pakai sehingga sekarang. Ya, betul. So macam apa yang doktor highlight dekat sini, contohnya up to date global standard kan, maksudnya doktor nak yang latest. Tapi walaupun dia dah lama, dia still reliable sampai sekarang. Macam kita tengok DICOM, betul? Betul. DICOM pun dah ditubuhkan dah lama kan. Tapi standard yang menggunakan DICOM yang mengeluarkan standard, dia masih relevan sehingga sekarang. So maksudnya kita still boleh pakai kita punya point tu lah untuk dalam finding and discussion. Okay, and then dalam finding and discussion juga, doktor ada komen dekat sini, main body of paper should be divided into main topics and subtopic. Okay, contohnya example healthcare, and then ini adalah main topics dalam healthcare, betul? So kalau macam ada explanation atau penjelasan ataupun pencerahan dalam healthcare, kita boleh masukkan point 3.1, contohnya healthcare technology. So dalam point 3.1 ni kita cerita pasal healthcare technology, macam teknologi yang diterapkan dalam healthcare untuk patient, untuk staff, apa semua kan. Amir. Ya. Contoh kan, buat penambahan healthcare yang nombor 3 tu, kena buat kita kena cari huraian untuk healthcare tu lah atau 3 bukan. 3 healthcare, 3.1 healthcare technology. Yang ni ini cuma example daripada doktor, cara penulisan kita. Kita tak perlu ikut pun tidak mengapa lah, ya.
Sebab kalau macam dalam kes kita, tajuk kita adalah Global Standards Related to Emerging Healthcare Technology kan. So, dalam finding and discussion, benda first kali yang kita cerita adalah main topik kita. So, main topik kita adalah Global Standards Related to Emerging Healthcare Technology. Kemudian, kan kita ada banyak standard yang kita nak ceritakan, yang kita nak olah dalam kita punya main topik kita. So, macam tadi, untuk numbering, first kita start introduction, numbering number 1, nombor 1 kan? 1. Ya. Okay, kemudian metodologi nombor 2. Okay, so untuk finding and discussion, nombor 3, point number 3 adalah berkaitan dengan global standard. So ini tajuk kita, global standard related to emerging healthcare technology. And then dalam point nombor 3 kita cerita pasal apa itu global standard, dan juga standard-standard yang ada apa semua kan. Kemudian kita nak menghuraikan standard-standard yang telah kita explain tadi. Contohnya, untuk first kita ambil HL7, Health Level 7. So dekat sini kita kena letak 3.1. So 3.1 adalah berkaitan dengan HL7. So baru kita terangkan pasal HL7. Kemudian yang seterusnya, Fast Healthcare Interoperability Resources. Okay, so untuk kita cerita standard yang kedua ni, kita kena buat numbering 4.2. Yang untuk HL7 tadi 4.1 kan? Okay, so untuk FHIR ni, kita start dengan 4.2. So 4.2, the point is about FHIR standard. So lepas tu baru kita ceritakan pasal baru kita explain pasal FHIR. Okay. Faham tak? Faham. Okay, and then dekat antara point dengan ni, dalam finding and discussion, kita tak boleh ada spacing. So spacing saya nak tanya. Contoh kan, kita dah buat 4.1 HL7. Jadinya antara perenggan atas dengan perenggan isi dia tidak perlu ada spacing juga? Atau antara atas dengan 4.1 kena spacing, dan bawahnya tu tak perlu spacing? Faham tak maksud saya? Okay, faham. Kita cuba, kalau tu kita tengok kepada review paper. Review paper. Where is the ni format. Review paper. Sebentar ya, saya buka review paper. Boleh. Example paper. Okay. Okay, so dalam example paper, so kat sini sini nombor 3 adalah kita punya main topik. Macam tadi. So ni main topik kita. So dalam main topik, kita tak boleh ada spacing ni macam ni kan. Kita tak boleh ada spacing. And then untuk bermula dengan kita punya point 3.1. Contohnya point kita tadi 3.1 adalah HL7 kan? Ya, betul. Okay, Health Level 7. So dalam untuk explanation dalam Health Level 7, kita tak boleh ada spacing. Kalau tengok contoh kat sini, ini dalam point masih lagi dalam point 3.1, tapi dia tak ada spacing. Okay. So mula seterusnya untuk point 3.2, macam tadi kita punya point 3.2 adalah FHIR. So baru dia akan ada spacing. Okay. So untuk part ni Afifah faham tak? Faham.
Okey. So kita kembali kepada kita punya draft paper. And then untuk finding and discussion, kita tengok lagi apa yang doktor dah komen. Okey. So untuk short form, perkataan short form, contohnya macam FHIR, CDA, apa lagi, HL7. So untuk first time penggunaan, kita kena buat macam ni. Nama penuh dia lah. So maksudnya untuk macam yang ni sepatutnya point kita point 3.2 kan. So point 3.2 kita kena, untuk tajuk dia kita kena tulis dia punya full dulu. Contoh fast healthcare interoperability resources, and then baru kita letak bracket FHIR. So untuk explanation ataupun sentence selepas tu, untuk kita explain, baru kita boleh gunakan short form. Macam contoh yang ni, CDA. So dalam ni CDA, kita tak ada explain apa itu CDA. Kita terus, jadinya kena nama penuh dia lah ya. Untuk first penggunaannya. Contohnya macam kita tengok dekat atas. Okey. Dekat sini untuk HL7, first kita declare dulu kan, apa itu HL7? Health level 7, and then bracket. After daripada yang ni, baru kita gunakan penggunaan short form HL7 macam ni. Okey, macam yang contoh lain yang kita boleh nampak dekat sini. Contoh ayat ni this standard developing electronic health record EHR. So after this sentence, selepas ayat ni, barulah kita boleh gunakan short form EHR ni dekat mana-mana ayat yang kita nak pakai. So okay. Faham tak? Faham. So maksudnya untuk penggunaan short form, kita kena declare dulu dia adalah short form daripada perkataan apa, and ayat selepas itu baru kita boleh gunakan perkataan short form tu. Okey, yang seterusnya okey. Kalau contoh kita ada figure, kita ada gambar ataupun statistik. So dekat sini kita ada label kan, figure 1. So figure 1, gambar ni pasal apa? Betul? Betul. So dalam ayat dia, kita tak boleh buat contoh macam ayat kita yang kita buat ni, the example application of CCD system in architecture are. Tapi yang ni sebenarnya salah. Kita kena betulkan, kita kena tukar ayat dia, is presented by in figure 1. And then kalau ada gambar seterusnya ataupun table seterusnya, nanti kita kena declare juga. Macam kalau figure, diagram kan, diagram dengan table, kita tak boleh campur tau. Maksudnya contoh kalau first kita letak gambar, kita label dia sebagai figure 1. And then bawah daripada gambar ni kita ada letak table, kita label figure 2. Macam tu tak boleh. Kita kena asingkan. So maksudnya kalau figure, kita declare figure 1. And then kalau bawah dia ada table, kita kena declare as table 1. Okay. So in case kalau kita ada penambahan diagram, figure ataupun table, kita kena buat macam tu. Boleh. Okay. So komen seterusnya, diagram too small. So nanti diagram ni kita kena besarkan sikit untuk lebih jelas. Besar mana ya diagram ni? Okay. Mungkin tak apa, nanti kita refer kepada template balik. Tapi untuk gambar, kalau boleh, nanti kita kena betulkan gambar ni, kita kena contohnya dekat sini, kan kita ada sistem architecture dekat sini kan, kita kena nampak
labeling dekat sini. Contohnya macam Jelas dekat lah. sini, CDA, CCD. Kalau macam dalam saya biasa, kan dia punya labeling tak jelas kan. Betul. So kita kena enlargekan sikit supaya kita boleh nampak labeling dia. Label di dalam. Okey, betul. Okey. Okey, so untuk part ni Afifah faham Ya, saya faham. Satu lagi komen doktor. Dekat kita punya declaration figure ni, contoh macam ni kita label dia sebagai figure 1 kan. So dalam figure 1, system architecture of apa? Maknanya saya kena tulis system architecture of the in CCD system. Ya, betul. Okay, so setiap figure tu kita kena declare. Dia adalah apa yang kita present dekat situ berkaitan dengan apa. So untuk lebih jelas lah. Okay, so komen yang seterusnya ini yang tadi short form. So macam kalau contoh CDA, ICCD kan. So untuk first time kita nak pakai short form ni, kita kena declare dulu apakah itu CDA, ICCD. Okey, nanti saya ubah. XML pun sama juga. Ni pun sama juga. Okay, ni spacing. Ini sebab kita tak ada page numbering kan. So nanti after kita buat numbering to next number baru kita ada spacing. Okay. So ni ICD, ini pun sama. IHE, DICOM. Okay. So after kita punya finding and discussion, so kita akan masuk kepada conclusion. So daripada point finding and discussion tu nak masuk ke conclusion, kita kena letak spacing dekat sini. Baiklah. Okay, so untuk conclusion yang seterusnya, conclude all global standard. Fifah ada pendapat tak? Kesemuanya nanya kan? Kesemuanya. Untuk conclusion. Make sure to conclude all the global standard explained in this paper. So maksudnya kita kena conclude apa yang kita buat semua ke dalam conclusion. Apa yang kita bincangkan dalam conclusion. Okay. Sebab yang kita boleh tengok kat sini komen doktor, make sure to conclude all the global standards explained in this paper. So mungkin kita boleh cerita, Afifah rasa kalau kita cerita pasal benefit standard ni semua, boleh ke masukkan dalam conclusion? Boleh. Untuk kesemua standard kan? Contoh kita buat 9 standard contoh, jadinya benefit ke 99-nya. Boleh? Okay. Dia kita ada 9 point. Kita nak cerita benefit setiap satu standard ataupun kita nak cerita briefly benefit daripada semua standard sekali. Sebab conclusion selalunya dia tak begitu panjang kan? Jika nak buat gitu, sebab kan setiap standard ni dia berlainan fungsi. Contoh DICOM untuk medical imaging, HL7 untuk healthcare yang lain. Jadinya kalau nak konkludekan semua, kita boleh konkludekan
yang semua ni memberi kemudahan kepada pengguna untuk pesakit. Okay, faham. Ha. So maksudnya kita mungkin kita boleh ceritakan the general benefit of the standard, and then kita bagi contoh satu ataupun dua standard, contoh apakah benefit dia. Boleh ke? Boleh. Terus FIFA ada ke? Ya, ada. Okay. So untuk conclusion ni kita akan cerita pasal general benefit lah standard ni, standard yang kita explain dalam ni. Macam tu. Ya. Okay, yang seterusnya acknowledgement. So acknowledgement ni Dr. Dashkan semua. So maksudnya kita tak perlu buat acknowledgement ke? Betul. Okay, so yang ni kita just cancel out daripada kita punya review paper. Okay, so untuk part yang last kali, reference. Reference kita. Okay. So tulisan reference tu kita kena boldkan. Ni tulisan kita kena boldkan. And then check formatting. Format kita. So basically kita punya reference kita, format kita salah. And then satu lagi nak kena justify. Kita tak justify kita punya reference. And make sure your material is up to date. So most reference should be latest within 5 years. So dalam antara 2015 ataupun 2016, mesti antara tarikh tu. 2016 hingga 2021 lah ya? Betul. Tapi mungkin untuk 2015 mungkin boleh diterima. Macam yang ni, macam kita tengok first kita punya reference Jun 25, 2015 kan, untuk Asia 7. Maknanya kita kena ubah lah ya? Yang mana? Sebab reference ni berdasarkan point-point di dalam discussion. Jadinya point-point discussion tu tak boleh diterima ke? Ataupun another solution, kita cari reference, tapi kita punya, kalau if point kita adalah dia tally dengan kita punya reference, so kita boleh proceed je. Even though reference tu dari 2007, 2006. Maksudnya yang itu adalah kita punya research kita sendiri kan. Maybe kita tengok data pengenalan tentang standard-standard ni. Mungkin kita tengok pada artikel tahun 2007, 2006. Tapi kita jumpa satu reference yang up to date, tapi dia cerita tentang standard tu juga. So kita boleh, kita just update kita punya new reference lah. Sebab kita punya information tu valid. Maksudnya information kita bukan palsu. And then kita ada supportive reference yang up to date kan, yang tahun-tahun yang antara 2015 hingga 2016 ke tahun 2021. So kiranya kita boleh pakai balik kita punya point. Sebab kita ada supportive reference kan, yang up to date. So contohnya macam, okay,
kita tengok reference nombor 1 kita. Yang ni tarikh 2015 kan. So I think benda ni kita boleh accept. Then kita punya reference point number 2 tahun 2010. So yang ni memang 2010 ni kita nak kena cari up to date punya ni lah yang berkaitan dengan HL7 and DICOM standard ni kan. So ini kita kena cari reference yang lagi up to date. Sama juga dengan reference nombor 3 ni. Sebab tarikh dia 2013. And then point nombor 4 pun sama juga tahun 2007. Ini pun kita kena tukar. Point nombor 5 pun sama juga tahun 2012. Kita kena tukar juga. Point nombor 4 2019. Okey, yang ni kita boleh kekalkan sebab dia antara yang up to date juga tahun 2019. And then point nombor 7 untuk ICD. ICD ni pun kita kena up to date. Kena update balik. Point nombor 8 untuk HIE. HIE ni okey sebab tahun 2016. And then yang ni format kita salah. And then dia punya reference dia pun dah 2014. So tak boleh terima lah untuk HIE. Tapi untuk HIE kita dah ada satu reference yang up to date kan tahun 2016. So I think yang ni okey lah. And then antara ni tak boleh ada spacing. Yang ni tahun 1996. 1986. Okay, tak apa. Ini nanti kita kena cari latest information. Ya, boleh. Okay, yang ni pun sama. Point nombor 11 pun sama juga. Macam IHE. Yang ni latest information ni kan tahun 2021. Ya. Okay, so yang ni acceptable lah. Seterusnya yang ni DICOM. Okay, yang ni pun kita kena cari information yang latest. Sebab ni tahun 1997 kan. And then yang last yang reference kita ni pun kita kena tukar juga. Kena cari yang pasal kita kena search pasal DICOM yang up to date. Okay. Yang baru. Okay, tu. Okay, so sekarang ni selesai untuk kita punya kita tengok apa feedback doktor untuk kita punya first draft kita. Okay, so next Afifah ada buka template format tak apa yang doktor bagi? Ada. Semasa saya compile tadi, saya ada buka. Cuba ambil buka. So yang ni kita refer balik. So dekat screen saya nampak untuk ni. Nampak? Format. Okay. So first tajuk kita tak ada masalah tadi. So untuk abstract apa yang dia state dekat sini, kita punya teks mesti pakai size 10 dan tulisan Times New Roman. Indent 25mm. So daripada sini kan, daripada kiri kan. Okay. So untuk abstract, saya rasa untuk format kita tak ada masalah. So kita tengok pada introduction. Introduction tadi kita punya
paper tak ada apa-apa masalah kan untuk introduction kita? Tiada. Oh, okey. Cuma kita kena tambah numbering je. Dekat kita punya introduction. Okay, so untuk introduction, nanti kita kena kita letak numbering macam ni, number 1. Okay, so untuk template yang ni semua kita dah apply untuk kita punya ni kan, paper. Ya. So kalau boleh kena elakkan pakai header, footer ataupun page number. Okay, yang ni yang kita kena betulkan. Nah, point nombor 2 dekat sini. Formatting the title, authors and affiliations. So first sekali, formatting the title. So the title is set 17 point times bold, flush left, unjustified. Afifah faham tak apa maksud dia flush left? Ni kat kiri, tak boleh kat tengah, tak boleh dekat tepi. Okay. Dia belah kiri. Yang macam kita buat lah. So maksudnya untuk yang ni kita ikut kepada template lagi yang dekat sebelah kiri kan. Okay, and then unjustified. Okay, kita punya tak justified. So the first letter of the title should be capitalized. So kena huruf besar. It should not be indent. Leave 28 mm of space above the title. So maksudnya daripada atas daripada title ke bawah tu kena ada 28 mm. Betul? Okay. Formatting author names. So the list of author should be indent 25 mm to match the abstract. 25 mm. Maknanya kedalamkan belah kanan lah. Ganjak ke kanan. Maksudnya kena kedalamkan ke kanan untuk match dengan abstract. Maksudnya dia satu baris dengan abstract ke? Ya, saya faham begitu. Okey, tak apa, kita tengok contoh dekat example paper. Example paper. Okey, betul Afifah. Nampak tak? Yang ni Nampak. Nama author, iaitu nama kita berdua, kena sebaris dengan abstract. Sekejap, email ni email siapa ya? Zamri Osman. Seorang saja ya? At email address. Saya tak berapa pasti. Kalau dia minta satu email, saya rasa boleh letak saya punya email siswa, sebab email tu yang akan diguna pakai untuk link Google Drive semua kan. Tapi tak apa, untuk part email ni nanti saya akan bertanyakan kepada Dr. Iliani untuk kepastian. Boleh. Okey, boleh. Okay, next untuk author, the style for names is initials then surname. Okay, so itu ikut apa yang kita Nur Syaliza Abdul Razak. So maksudnya tak perlu bin atau binti. Betul tak? Okay. Sekejap. Kalau tak perlu, maknanya contoh nama saya Nur Afifah Yusri atau Yusri Nur Afifah. Nur Afifah Yusri. Okay, so format kita betul lah kan? Nur Afifah Yusri, Muhammad Amir Ashraf Siddiq.
Okay, sebab kalau kita tengok dekat example paper, Nur Shaliza Abdul Razak, Nur Afida Isnin and Muhammad Zamri Osman. So untuk yang 4 ni kita tak ada masalah. First name in full may be used if desired. Okay. So untuk yang ni tak ada masalah. Permitting author affiliations. Please ensure that affiliations are as full and complete as possible and include the country. The addresses of the author's affiliations follow the list of authors and should be indent 25 mm to match the abstract. Afifah faham tak apa author affiliations ni? Maksudnya Saya kurang pasti sebab uh-huh. numbering adakah itu numbering di setiap nama tu? Yes, betul. Untuk contoh untuk Nur Shaliza Abdul Razak ni, so dia punya affiliation dia, the Information Assurance and Security Research Group, IASRG, Universiti Teknologi Malaysia. Numbering dia. Okay, betul. So seperti yang kita boleh lihat dekat sini, dekat footnote untuk Nur Shaliza Abdul Razak dengan Nur Afida Isnin, kedua-duanya daripada Universiti Teknologi Malaysia. Manakala Muhammad Zamri Osman dari Universiti Malaysia Pahang, UMP, betul? Betul. Okay, so saya rasa untuk pembetulan untuk affiliations, kerana kita dua-dua daripada fakulti yang sama dan juga universiti yang sama, so dekat kita punya affiliations ni, saya rasa tak perlukan footnote. Kita just declare kita punya course dekat sini. Contohnya kita electrical and electronic engineering tapi in medical tu untuk kita punya specialization tu kita kena masukkan juga ke untuk kita punya course? Setahu saya untuk degree sijil kita tiada in medical. In medical. Kurungan in medical tiada. Sijil kita cuma elektronik, kejuruteraan elektronik. Okay. So dekat sini kita kena masukkan kita punya course electronic and electrical, and then fakulti electronic and electrical, Universiti Tun Hussein On, Malaysia. Okay. Footnote ni rasanya tak perlu sebab kita dua-dua daripada fakulti yang sama dan juga universiti yang sama. Sebab macam kita tengok dekat sini, Nur Shaliza dengan Nur Afida, dia universiti yang sama kan, dan juga course yang sama, so dia pakai satu saja. Okay, so untuk kita punya author name ni mungkin dekat situ kita punya kesilapan kita. Ya, betul. Okay, so untuk yang ni saya rasa dah tak ada apa-apa masalah. And you can see that there are footnote after each author name and only 5 addresses. Okay, betul. So untuk yang ni kita kena tukar kita punya affiliation, and then kita kena indentkan dia ke dalam untuk sebaris dengan abstract. Okay. Okay, seterusnya template yang seterusnya, formatting the text. Dan ni kita ikut 11 point time. Okay. 11 time New Roman ni kita ikut. Yang ni saya rasa tak ada masalah kan? Ya, betul.
Sebab teks kita semua okey. Okay, untuk number 4, sections, subsections and sub-subsections. So yang ni kita kena betulkan dekat kita punya review paper. So untuk numbering, okay, so untuk setiap section dia akan start dengan 1, 2, 3. Contohnya macam tadi kita start dengan introduction kan. So introduction kita akan bermula dengan 1. Kemudian methodology nombor 2, finding and discussion nombor 3. And then dalam finding and discussion tu, untuk kita punya standard, kita akan start dengan 3.1, 3.2, 3.3. Macam tu. Okay, so yang tu kita kena betulkan. Okay, contohnya macam dekat sini kan, introduction. Seperti yang kita bincangkan tadi. Sini kena letak 1. Dan seterusnya. Okay. Kemudian footnotes. Footnotes kalau boleh kita kena elakkan. Tapi dalam kita punya pun tak ada footnotes, tak ada apa-apa yang perlu kita letak footnotes kan. Betul. Figure. Okay, each figure should have a brief caption describing it and if necessary a key to interpret the various lines and symbols on the figure. Okay, so macam tadi yang kita tengok dekat kita punya review paper, kita ada satu figure. Okay, yang ni. So dekat dia punya, macam dia cakap, ada brief caption yang describe gambar ni. So dekat sini kita kena describe gambar ni pasal apa. Okay. And then space considerations. Author should try to make economical use of the space on the page. Okay, yang tadi pun kita dah bincangkan. Untuk setiap section, dalam section yang sama tak boleh ada space. And then kita nak masuk ke section lain baru kita ada space. Untuk format yang kita kena betulkan tadi, contohnya macam dekat sini. So ni kalau macam dalam kita punya draft paper ni, kat sini sepatutnya kita tak boleh ada spacing, betul? Betul. Contohnya seterusnya, okay, ini daripada section lain masuk ke section conclusion, baru kita letak spacing. Oh, okay. Okay, next. Text in figure. Okay. Ini yang berkaitan dengan tadi yang kita bincangkan tadi ni, Afifah. Text in figures. Yeah. So kat sini dia cakap wherever possible, try to ensure that the size of the text in your figures is approximately the same size as the main text. Oh, 11 point. Kita punya teks kita kan 11 kan? Dia punya size dia 11. So kita punya size Figure? kita punya figure tu, kalau boleh nanti kita kena besarkan sampai tulisan dalam tu kalau boleh sama dengan tulisan teks kita. So tak apa, nanti kita try besarkan. Kalau andai kata terlalu besar, kita nanti kita boleh try PM doktor lah untuk minta suggestion daripada doktor. Okay, and then color illustration tak ada restriction. Okay, so yang ni format untuk figure lah. Dia ada tunjuk contoh format untuk figure. Okay, ni tables. Kalau ada kita nak tambah tables,
dia mesti di center. Okey. Ni contoh-contoh yang kita boleh tengok kalau kita nak masukkan table. So ni section nombor 8 ni equations and mathematics. Kita tak ada mathematical equation kan dalam kita punya penulisan kita? Oh ya, tak ada. Okey, so saya rasa boleh abaikan untuk part ni sebab kita tak ada masukkan apa-apa mathematical equation. Ya, betul. Okey, ini part yang critical. Reference. So paling banyak silap di part betul. ni. Part ni kita paling banyak silap. As part of the production system for Journal of Physics conference series, online versions of all reference lists will, wherever possible, be linked electronically using cross-reference. Cross-reference ni macam mana? Billing. Saya kurang pasti cross-reference. Sebab saya baru jumpa kataan ni. Saya pun baru sebab perkataan ni tak familiar. Betul. Okay, tak apa. Itu nanti kita kena buat research sikit apa itu cross-reference. It is vitally important for all the reference to be accurate and to be carefully formatted using the guidance below. Otherwise, delay may be incurred and the reference may not link to cross-reference. A complete reference should provide the reader with enough information to locate the article concerned, whether published in print or electronic form, and should, depending on the type of reference, consist of. Okay, ini apa yang perlu ada dalam kita punya reference. Date, names, ini formatnya tu. Okay, formatnya. Pakai APA punya sistem ke atau itulah sebenarnya cross-ref? Itu saya kurang pasti. Alam. Points to note. There should be a 5 mm gap between the reference number. 5 mm gap. Okay. And start of the reference tag. Okay, ni contoh macam mana kita nak tulis kita punya reference. Ini adalah nama author kan? Nama author. Ini tahun. Ini page berapa? Untuk yang ni, saya tengok sekejap ni. Kita ikut dia punya ni. Name. Then tarikh dia. Tajuk. And then volume-nya. Volume dengan page kan? Ada page. Okay. Di sini ada nyatakan untuk link dari HTTP tak? Okay. So yang ni contoh untuk reference daripada buku kan? Ya, daripada jurnal-jurnal. Okay, kita try tengok bawah lagi. Okay, ni dia punya format kalau kita ada tengok daripada buku. Okay. Buku. Ni paper.
Paper. Paper. Okay. Where the article. Okay. Proceeding and report. Conference. Book. Okay. Book titles. Publish paper. Oh, alamak. Dia tak ada tunjuk berkaitan dengan oh, tapi kalau papers ni dia termasuk dengan journal ke, Afifah? Saya pun rasa paper journal. Kan? Yang atas tadi buku. Atas tadi memang betul-betul daripada buku kan? So, untuk yang ni, so maksudnya yang ni papers ni dia dengan journal sekali lah kan? So, maksudnya kita tak perlu copy link tu dan juga paste dalam ni. Macam tu ke? Setahu saya perlu. Cumanya untuk kita pastikan bagaimana formatnya. Sebab contoh kita ada ambil dari website-website WHO. Betul. Kita tahu website-website tu website yang boleh dipercayai. Jadinya bagaimana reference ditulis berdasarkan link-link tersebut. Adakah ianya mengikut APA format atau sebaliknya? Okay, tak tu. Okay, yang tu nanti kita kena research sikit sebab kita pun tak sure berkaitan dengan cross reference ni kan. Sebab dia kata cross reference ni dia link electronically. So yang tu saya rasa kita boleh itu adalah cross reference. So after this nanti kita kena buat research sikit berkaitan dengan cross reference ni. Okay. So Afifah ada nak terangkan pasal poin-poin tambahan untuk kita masukkan dalam kita punya review paper kan? Ya ada. Okay, so mungkin Afifah boleh present screen dan kita boleh bincangkan berkaitan dengan info tambahan yang Afifah dapat. Okay. Okay, saya akan present info tambahan yang saya baru cari. Ami boleh nampak slide? Boleh. Alhamdulillah hari ni tak ada kesilapan teknikal, tak ada masalah teknikal. So hari ni dia boleh terus review. Okay. Saya akan terangkan dalam bahasa Inggeris dengan poin-poin tersebut. Okay. This is the current global standard that I found today. So for the first one is continuity of care record, which is we call it as CCR. CCR responds to the need to organize and make transportable a set of basic information about a patient healthcare that is accessible to clinicians and patients. Secondly, I found E-links. The name of E-links is EHR Lab, Interoperability and Connective Standard. This standard imaging standard for reporting lab test result. The third one that I found is X12 EDI. So X12 is Standard Development Organizing, which is SDO, approved by American National Standard Institute, and it's known as Accredited Standard Commit. EDI stands for Electronic Data Interchange, and X12 EDI is a standard especially given for the healthcare data exchange among various business via their computer.
It mostly include the exchange of business document like other invoice and payment receipt. So X12 is just a sequence designated assigned by ANSI, and these standards are made for several other industry as well. Okay, itu sahaja yang saya jumpa pada hari ini, ketiga-tiga standard yang baru. Okay, so ni ada 3 poin tambahan untuk kita sertakan dalam finding and discussion kita. Ya. Okay, so yang ni link pencarian semua Afifah ada simpan Ya ada. Okay, so yang ni nanti link semua kita akan masukkan dalam reference. Okay, so Afifah ada apa-apa lagi Afifah ingin bincangkan ataupun pertanyaan? Tiada buat setakat ni. Jika ada, saya akan bertanya dan berbincang di dalam grup WhatsApp kita. Okay, boleh. So, kalau tak ada apa-apa lagi, saya rasa kita boleh tamatkan perbincangan kita di sini. So, hopefully, semoga kita boleh siapkan kita punya review paper mengikut format dan juga ketetapan yang ditetapkan oleh doktor dan juga fakulti dan untuk subjek ni. So, saya rasa sampai di sini perbincangan kita untuk hari ini. Kalau ada apa-apa pertanyaan ataupun ada isu yang berbangkit, kita boleh suarakan dalam grup WhatsApp kita. Okey. Terima kasih, Ami. Terima kasih juga kepada Afifah kerana meluangkan masa untuk perbincangan kita, dan juga terima kasih kepada pensyarah kami, Dr. Iliani, kerana telah memberi komen-komen yang sangat membantu untuk kita improve kita punya review paper kita. Okey, itu saja untuk hari ini. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Assalamualaikum.